satu konsep hiasan dalaman yang ringkas tetapi cantik dan kini menjadi ikutan ramai. Amali tetapi mudah disuai padan, baik bagi yang bujang maupun yang sudah berumah tangga. Teruskan bersama kami dalam mencari ragam hias konsep Scandinavian bermula dengan segmen Inspirasi Ruang. Melihat dari sudut luaran kediaman dengan reka bentuknya yang ringkas lagi kemas, saya yakin bentuk tata hias dalamannya juga pasti serupa. Dari pintu masuk kediaman, kita dapat melihat sentuhan Scandinavian yang cukup tersusun dan memberi rasa selesa. Jangan terkejut melihat kediaman Scandinavian yang sebenarnya iras-iras minimalis tetapi punya kelainan yang sangat nyata. Senang sekali bila berada di dalam kediaman ini. Bukan sahaja perabotnya memberikan satu keselesaan, malah kedamaian dari hiruk-pikuk kota. Aras lantai ruang tamu kediaman ini agak tinggi dari ruang lain. Lantaran itu, kita merasakan silingnya agak rendah. Menyedari akan perkara tersebut, tuan rumah lebih selesa memilih perabot ringkas seperti meja kopi 2 saiz ini yang persis bakul. Inilah uniknya perabot Scandinavian. Anda boleh temui perabot dengan kaki kayu dan ada juga dengan kaki besi. Di sini juga terdapat sebuah kabinet terapung dengan corak kayu semula jadi yang menempatkan televisyen. Selain menonton, di sini juga tempatnya bagi pemilik rumah melayan tetamu sambil bersantai. Ruang utama diserikan dengan 2 rekaan sofa berbeza yang diseragamkan dari aspek kemasan lembutnya. Pemilik tidak berniat untuk menambah-nambah hiasan. Beliau ingin menegaskan konsep Scandinavian tidak perlu hiasan yang berlebihan. Cukuplah sebuah 2 bantal atau cushion sederhana besar ini dengan warna-warna sederhana menjadi pelengkap gaya Scandinavian. Di belakang sofa ini terdapat penghadang yang diperbuat daripada kaca jernih. Di bahagian yang lebih rendah merupakan ruang makan kediaman. Meja makan kayu pipih gaya era 60-an dengan cita rasa Scandinavian menjadi taruhan. Pemilik rumah menempatkan 8 buah kerusi makan berlainan rekaan berselang-seli sebagai satu idea kreatif di ruang makan ini. Paling tidak, ia nampak unik dan tidaklah terlalu membosankan. Apatah lagi, hiasan minimanya yang cukup memberi rasa santai pada mata dan minda. Untuk ruang makan, lampu gantung merupakan pilihan terbaik. Dengan gugusan lampu mentol seumpama ini, ia tampil istimewa biarpun ideanya cukup ringkas. Ilham yang sangat bersahaja. Selari dengan meja makan adalah unit pulau dapur kediaman. Rekaannya cukup elegan dengan mamal putih suci yang syahdu. Di sini juga ditempatkan kabinet bina dalam untuk menyimpan segala keperluan. Ia juga merupakan ruang memasak atau menyediakan makanan. Paling menarik adalah corak jubin heksagon yang menyerupai sarang lebah dalam warna putih asli yang mengasyikkan.
Unit pulaunya pula dijadikan kawasan membasuh pinggan mangkuk dan kaunter sarapan. Rekaan bangku kaunternya juga cukup cantik. Dan yang paling saya suka adalah rekaan lampu gantung seakan kipas tangan. Unik. Kawasan ini mendapat sumber cahaya semula jadi dari pintu gelangsa belakang yang cukup segar dan terang. Terdapat sebuah teluk kecil berhadapan kaunter sarapan ini yang dijadikan pejabat mini lengkap dengan pintu telus pandang bagi mengasingkan bunyi hiruk-piruk di luar sana. Ia sudah pasti memberikan nilai privasi yang didambarkan. Selaras dengan fungsinya melayar mimpi indah di dalam sebuah kamar hening dek warna kelabu dinginnya yang tenang bersama potongan perabot yang cukup ringkas dan pemilihan katil yang cukup empuk. Sedondon pula dengan kepala katilnya. Jadi ruang tidak nampak terlalu serabut dengan segala bagai barang. Perhatikan kemasan lembut yang juga menggunakan rona putih asli. Hanya mempunyai garisan halus tampil eksklusif. Seperkara lagi adalah bentuk meja sisi katil yang cantik kerja tangannya. Bucu separuh bulatan pada setiap sudut dan mempunyai kaki tirus bersama kemasan kayu oak. Ia bukan sahaja nampak moden, malah unik. Kediaman ini tampil ringkas dan selesa dengan suasana hening, seolah satu terapi pada diri. Scandinavian, satu bentuk hiasan dalaman pintar dan setenang persekitarannya. Hanya di Saluran OK. Kebiasaannya yang ringkas itulah banyak pantang larangnya. Tersalah letak, pincang pula dekorasi kita. Bagi memastikan suai padan kita nampak molek, kita bersama pakar tata hias Scandinavian dalam segmen Identity. Hai, saya Arif Rijal, Perkedalaman daripada Joy Design Studio. Hari ini saya akan berkongsi tip untuk menghias ruang berkonsepkan Scandinavian. Pada kali ini kita akan membincangkan bagaimana untuk memilih permaidani untuk ruang kita yang bertemakan Scandinavian. Jadi beberapa faktor yang perlu kita ambil kira sebelum memilih permaidani seperti saiz, warna ataupun corak dan jenis permaidani tersebut. Bagi memilih permaidani untuk ruang ini,
Pertama sekali, yang perlu diambil kira ialah jenis. Jadi pada hari ini saya memilih jenis handwoven dari India. Ia boleh didapatkan di Joydin Studio. Kehadiran ambal atau permaidani adalah sebagai penanda kawasan ruang tanpa garisan sempadan. Maklumlah, adakala ruang kediaman kita agak terbuka dan gunanya permaidani bagi menjelaskan sesebuah kawasan tanpa perlu berkata apa. Ia didatangkan dalam corak geometri berulang dan rona asas. Jadi bagi memilih saiz permaidani yang sesuai untuk ruang yang sedia ada adalah untuk memastikan sebahagian daripada perabot yang ada berada di dalam kawasan permaidani yang kita akan pilih. Untuk memilih perabot yang sesuai untuk ruang tamu yang kecil ataupun sederhana, kita perlu menitik beratkan faktor-faktor utama iaitu reka bentuk, fungsi dan warna untuk setiap perabot. Dalam set ini, kita menyatukan dua fungsi formal dan tidak formal, iaitu ruang untuk menerima tetamu dan ruang untuk bersantai keluarga. Fungsi perabot perlu sesuai dengan peranan ruang. Misalnya, pemilihan perabot untuk ruang tamu formal sewajarnya lebih elegan dan bentuknya juga tidak terlalu santai. Manakala bagi ruang santai atau sebuah apartmen kecil, molek dimuatkan sama sofa atau kerusi goyang ini. Biarpun demikian, perabot Skandinavian sangat fleksibel yang mana mudah disuai padan biar apapun fungsi ruang. Rekaan lampu juga memainkan peranan dalam tata hias Skandinavian. Bukan sahaja perabot utama, malah meja kopi dan lampu mejanya juga sangat penting dalam menyerlahkan ragam rekaan perabot Skandinavian. Faktor seterusnya yang harus kita menitik beratkan sebelum membuat pemilihan perabot ialah faktor warna. Elakkan warna-warna lantang. Sebaliknya, pilihlah warna lembut selain daripada warna selamat seperti kelabu atau perang samar. Jadi seperti pemilihan warna bagi perabot di set ini, kita memilih warna neutral yang cerah sebagai warna asas, warna biru sebagai warna utama dan warna jingga sebagai warna ketiga yang menyerikan ruang ini. Warna pastel sememangnya harmoni dengan warna kayu yang digunakan untuk perabot dan melambangkan suasana di negara Skandinavian. Oak antara jenis kayu yang popular dan mempunyai rona elegan putih kekuningan. Gaya geometri dan tirus menjadikan ia satu identiti unik dan bersifat segar malah. Bentuk asas seumpama ini mudah pula disuai padan dengan apa juga perabot. Cushion kecil yang bercorak ala Skandinavian juga berfungsi untuk membantu menghidupkan ruang. Adakala coraknya memang nampak ringkas, tetapi ia akan tampil lebih menarik setelah dipadankan dengan sofa. Barulah suasana seia sekata dan sedap mata memandang. Diharap dengan perkongsian tips dan informasi ringkas daripada saya dapat memberikan sumber inspirasi kepada semua. Assalamualaikum, nama saya Teguh Syaimi. Inilah dia rumah saya berkonsepkan Skandinavian. Bagi saya, keistimewaan Skandinavian adalah lebih kepada rekaan perabot dan juga pemilihan warna yang nampak lebih moden.
Jika dilihat dari pintu masuk, pelan lantai apartmen ini tiada bezanya dengan apartmen lain. Namun apa yang menarik perhatian saya ialah isi kediaman yang dilatari warna putih dan pastel. Umpama diselimuti salji, sebagaimana panorama di Eropah Utara ketika musim dingin. Begitu indah tata hias kediaman ruang terhad ilham pemilik rumah Tengku Syamimi. Pada ruang tamu, Tengku Syamimi memilih rona lilac untuk warna dinding, manakala warna merah samar merupakan pilihan utama bagi sofa beliau. Ruang tampil luas dengan rona pucat yang damai lagi sedap mata memandang. Perkara lagi yang saya suka ialah koleksi cushion-cushion kecil dari pelbagai motif, warna dan fabrik. Namun, masih nampak harmoni. Indah yang menjadikan konsep Scandinavian mesra keluarga, malah kepelbagaian corak bentuk dan saiz diharmonikan dengan ragam warna yang nyaris sekata. Di ruang tamu juga ditempatkan meja kopi putih. Bukan sahaja serbaguna, malah warna merah jambu di dalamnya dan aksesori yang disuai padan bagaikan manisan di dalam sebuah hidangan. Ruang tamu ini lengkap dihias dengan permaidani dan ottoman kecil yang disempurnakan dengan fabrik berkait juga dalam rona putih krim. Aksesori putih, bingkai cermin termasuk permaidani sangat sesuai dengan cita rasa Scandinavian. Salah satu idea yang menarik adalah para-para yang ditempatkan pada lokasi yang strategik. Di sinilah juga aksesori ala Scandinavian diabadikan. Terdapat juga bingkai cermin bersaiz dempak diabadikan pada dinding ruang tamu bagi memberi kesan ilusi maksima. Menyusul ke dapur kediaman, tuan rumah memilih corak geometri untuk dinding di antara dua kabinet ini. Saya fikirkan Jubin, rupanya kertas dinding sungguh kreatif. Fungsinya sekadar menambah warna dan corak pada ruang dapur. Ia menyerlahkan lagi bentuk kabinet putih polos dan memberi sedikit pancingan mata di dapur. Pintarnya si tuan rumah, segala corak ini dikenakan rona pucat agar seragam dengan ruang yang lain. Ruang makan kediaman ini berkongsi ruang dengan ruang tamu. Masih lagi kekal menggunakan rona putih, rekaan kerusi makannya juga ringkas. Biar polos tetapi ia tampil menarik apabila dihias elok dengan pinggan mangkuk dalam corak dan warna gaya Scandinavian. Pilihan meja segi 4 tepat juga tidaklah memakan ruang, cukup untuk 6 orang. Geometri masih menjadi pilihan bagi kemasan lembut cadar katil dalam warna pastel. Uniknya warna sebegini, ianya tetap kelihatan harmoni walaupun disuai padan dengan rona kontra. Ruang kamar beradu utama tampil sungguh romantis dan meriah pada masa yang sama. Meriah dengan aksesori dinding yang menambah nilai pesona ala Scandinavian. Masih kekal memilih rona pastel lilac sebagai warna dinding. Perabot yang lain seperti almari laci dan pakaian, katil bayi dan ottoman masih dikekalkan dengan pesona putih. Satu idea tuan rumah yang boleh kita pinjam adalah bagaimana beliau menghias dengan konsisten. Pun begitu, perbezaannya adalah dari segi aksesori dan keperluan ruang atau kamar. Baiklah, itu sahaja dari inspirasi dan idea untuk minggu ini, Suara Ekspresi Dekorasi. Jumpa lagi.